Terima kasih Ismail, salam sejahtera. Polis Sabah akan terus mengambil tindakan agresif untuk membenteras pemilikan senjata api buatan sendiri atau bakakuk yang menyalahi undang-undang. Langkah itu untuk membendung jenayah dan insiden kematian akibat kecuaian melibatkan penggunaan senjata api. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Mamah, pemilikan bakakuk adalah menyalahi undang-undang kerana ianya tidak diselesaikan dan mereka yang disabit kesalahan itu boleh dihukum mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Saya highlight kes bakakuk ini kerana ini adalah merupakan kes yang menarik perhatian yang sekiranya tidak dibenteras akan menjejaskan keselamatan negeri Sabah. Sebab kita tahu bakakuk ini adalah merupakan senjata yang berbahaya. Jadi untuk tahun 2018, Alhamdulillah, kita telah berjaya menangkap dan merampas sebanyak 34 laras bakakuk. Sepanjang tempoh itu, 34 kes telah disiasat termasuk 4 kes melibatkan kematian dan 5 kes kecederaan dengan 12 kes telah dibawa ke mahkamah. Datuk Omar memberitahu pemberita selepas menyampaikan amanat dalam Majlis Perhimpunan Bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai indeks jenayah Sabah tahun lalu, beliau berkata sebanyak 6,150 kes jenayah dicatatkan iaitu menurun 1.46% berbanding 6,241 kes pada 2017. Kadar penyelesaian kes juga tinggi iaitu 61.56%. Pencapaian itu hasil usaha dan tindakan agresif para pegawai serta anggota polis selain kerjasama orang ramai. Mengenai penculikan 3 nelayan di perairan Pegasus Reef, Kinabatangan bulan lalu, beliau berkata pihak polis dengan kerjasama pihak berkuasa Filipina sedang menyiasat kes itu untuk mengenal pasti pihak terbabit. Sabah akan mempunyai 3 lagi balai bomba baharu tahun ini termasuk sebuah balai bomba di Suk yang telah siap dibina. 2 lagi balai bomba di Merotai dan Putatan telah mendapat kelulusan pembinaan tahun ini. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah, selain pembinaan balai bomba tambahan, jumlah bomba sukarela, bomba komuniti dan kempen kebakaran juga akan diperbanyak. Kebanyakan juga rumah-rumah di atas air ini dibina tidak mengikut standard. Selalunya bila kita berlaku kebakaran, akses untuk bomba masuk itu tidak ada. Strategi kita adalah untuk memperbanyakkan bomba sukarela, pasukan bomba komuniti. Langkah tersebut antara usaha untuk menurunkan masa gerak balas bomba Sabah daripada 17.5 minit kepada 10 minit mengikut piawaian negara. Kamarul Zaman ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Setakat ini terdapat 620 anggota bomba sukarela dan 2,892 anggota bomba komuniti di seluruh negeri. 3 perkara utama digariskan daripada 24 petunjuk prestasi utama KPI yang disasarkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun ini. Ia merangkumi bidang iktisas dan pengurusan pentadbiran ke arah memperkasa pembelajaran abad ke-21 dan menguasai kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT untuk membangun bidang pendidikan negeri. 3 perkara itu ialah peningkatan peratus murid mencapai tahap minimum MTM UPSR 2019, pengurangan peratus murid belum mencapai tahap minimum BMTM bagi semua kertas UPSR 2019 dan peningkatan peratus murid layak mendapat sijil SPM 2019 serta peningkatan grade purata negeri GPN SPM 2019. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Mistrin Radin yakin sasaran KPI tersebut mampu dicapai dengan kerjasama padu warga jabatan bersama-sama pejabat pendidikan daerah dan pihak sekolah. Memastikan yang PDP itu berlaku, pengajaran pembelajaran itu berlaku di kelas. Dan untuk yang pentaksiran bilik darjah pun kami akan memantau lah. Kami akan buat banyak pemantauan. Kita akan turun ke sekolah juga untuk melihat bagaimana sekolah melaksanakannya.
Beliau ditemui pemberita dalam program bicara profesional Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2019 di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, Misrin dalam ucapannya berkata, unit pembangunan jabatan akan dimantapkan untuk mempertingkat kemudahan infrastruktur sekolah di negeri ini, termasuk menggantikan bangunan papan dengan bangunan konkrit. Lebih 600 pegawai pendidikan daerah, pengetua dan guru besar dari sekitar Kota Kinabalu, penampang, papar dan tuaran menghadiri program ini. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyokong inisiatif penguatkuasaan larangan merokok di restoran dan tempat makan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Haji Nordin Siman bagaimanapun berkata, setakat ini pihaknya masih menantikan keputusan kerajaan negeri mengenai larangan itu. Dato' Nordin menyatakan perkara ini ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Puspanita Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu kali ke-26 di Dewan Puspa Center Point Kota Kinabalu. Mengenai gambar tular seorang lelaki dan wanita yang mandi di kolam Jalan Gaya, katanya pihak DBKK akan menyiasat kesahihan gambar tersebut dan memastikan perkara itu tidak berulang. Dato' Nordin yang juga penasihat Puspanita Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu optimis penglibatan kaki tangan awam dalam persatuan di jabatan seperti Puspanita mampu mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan anggota perkhidmatan awam. Selain menggalakkan peningkatan ilmu pengetahuan dan kemahiran, penglibatan dalam aktiviti persatuan juga dapat memupuk semangat persefahaman dalam kalangan ahli. Sehubungan itu, beliau menggalakkan lebih ramai anggota wanita DBKK menyertai persatuan ini yang kini mempunyai 237 ahli berdaftar berbanding 635 anggota wanita DBKK. Pusat Zakat Sabah menerusi bahagian zakat dan fitrah menyasarkan kutipan zakat harta dan fitrah sebanyak 79 juta ringgit tahun ini. Sasaran itu diyakini dapat dicapai berdasarkan peningkatan hasil kutipan zakat setiap tahun. Menurut Timbalan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Iwan Suzairi Hari, Pusat Zakat Sabah berjaya mengutip 72 juta ringgit nilai zakat harta dan fitrah pada tahun lalu. Kutipan itu diagihkan kepada 8 golongan, iaitu golongan fakir, miskin, amil, mualaf, al-riqab, al-ghorimin, ibnu sabil dan fisabilillah. Alhamdulillah, setakat ini tahap kesedaran umat Islam di negeri Sabah mencapai tahap yang cukup baik, yang mana kalau kita lihat dari segi peningkatan kutipan zakat itu pada setiap tahun menunjukkan prestasi yang baiklah, yang mana peningkatan pada setiap tahun. Bermakna dari segi kesedaran itu sudah mulai baiklah di kalangan umat Islam kita. Beliau ditemui pemberita RTM di Pusat Zakat Sabah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Selain Kota Kinabalu, Pusat Zakat Sabah turut mempunyai 5 lagi cawangan, iaitu di daerah Tawau, Sandakan, Kota Marudu, Keningau dan Beaufort yang dikendalikan 65 kaki tangan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan.